الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الصام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan, para jemaah untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita buka dengan kita baca seorang kali umul kitab, kita hajarkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh baginda, para sahabat baginda, para alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita dan juga ahli-ahli kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Imam Al-Fadil Tuan Osman bin Yahya selaku pengurusi Jawatan Kuasa Masjid Aisyah Kuras Gunung Hulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini Allah benarkan kita bertemu. Selama mana pada minggu lepas ni tak boleh nak main, maka digantikan dengan Saudara Fadilah Tuan Syekh Izzuddin dia main pada tuan-tuan pada minggu lepas ni. Maka pada malam ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu kembali untuk sama-sama kita tengok hadis yang baru Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yang mana kita berhenti pada hadis yang kedua, dah habis pada yang kedua, maka kita akan masuk hadis yang ketiga pada malam ini, yang mana dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan di sinilah dia berkata kepada kita, qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-hadits tsalits, hadis yang ketiganya. Dalam kitab hijau kita tu adalah pada muka surat 119, hadis yang ketiga. Maka dia berkata kepada kita, al-hadits tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Tuan-tuan juga puan-puan ya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang ni pun kita mula ni tuan-tuan, kita boleh ambil beberapa perkara. Yang pertamanya dia beritahu pada kita, dimulakan hadis ini dengan kalimah an Abi Abdurrahman, tuan-tuan. Kemudiannya dia ada kalimah radhiyallahu anhuma. Ada setengah dia kata radhiyallahu anhu, ada yang setengah dia kata radhiyallahu anhum, ada yang kata radhiyallahu anha. Yang kita ada jumpa ni radhiyallahu anhu banyak. Radhiyallahu anhuma ni mai ke mana ni? Nanti kita akan tengok. Yang berikutnya kita akan tengok juga kalimah sami'tu. Sami'tu ini adalah kaitan dengan hadis yang pertama. Umar bin Khattab ini juga dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang pertama kita, innamal a'malu binniyat. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar itu. Yang berikutnya kita juga akan tengok di sini didahulukan kalimah apa mana wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Damai dulu kalimah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis yang kedua, Nabi jelas kepada kita bila mana ditanya oleh Jibril alaihi salam apakah itu Islam, maka Nabi pun berkata wa shaumi
Ramadan, kemudiannya wa man istata'a ilaihi sabila wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Didahulukan kalimah puasa, kemudian baru datang akan haji. Itu hadis yang kedua. Baik, hadis yang ketiga yang kita nak tengok pada malam ini, kenapa yang Nabi letakkan haji dahulu kemudian barulah tentang puasa. Dia berkata pula, awak kalau macam tu siapa yang lebih aula? Haji dulu ke ataupun puasa dahulu? Siapa lebih utama ni? Nanti kita akan tengok nanti ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita tengok satu persatu. An Abi Abdurrahman, dia berkata kepada kita, hadhihi kunniyah wa Abdullah ibn Umar ismu alam. Abi Abdurrahman ini adalah gelaran yang kita tahu dah dulu ni. Bila kata ada kalimah Abu dekat depan, contoh ada macam Abu Hurairah, lagi pada Abu Abdurrahman, lagi pada Abu Abdullah. Dan nanti kita akan jumpa pada hadis yang kelima, ketika mana Aisyah radhiyallahu anha diletakkan di depan kalimahnya dengan dua. Yang pertamanya adalah Ummul Mukminin, yang keduanya diletakkan dengan kalimah Ummu Abdillah, mak kepada Abdullah, mak kepada mukminin, orang-orang yang beriman. Mak, al-um itu adalah emak. Emak lah, itu adalah emak. Mak kepada Abdullah. Nanti juga kita akan jumpa nanti ini, adakah Aisyah ini dia melahirkan anak bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Sebab yang kita faham, hadis ini dia mengajak pada kita ni, an Abi Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini adalah kunyah, gelaran yang diberikan. Makna kata anaknya itu adalah Abdurrahman, bapaknya adalah Abdullah ibn Umar. Baik, lagi dia kata kepada kita, wa kunniyah kullu ma sadara bi abin aw ummin aw akhin aw khalin aw ma asbahu dhalika. Dan kunyah ini boleh disandarkan kepada mak, boleh juga disandarkan kepada ayah, boleh disandarkan kepada adik-beradik yang lain. Contoh, tuan-tuan, kita ada anak macam saya, ada anak 3. Tuan-tuan, anak yang nombor 3 bernama Naura, anak nombor 2 bernama Suhaib, anak nombor 1 bernama Munawir. Maka kalau ikut adat orang Arab dekat sana, dia tak akan panggil nama. Dia tak akan panggil nama Muhammad Fawaz, dia tak akan panggil. Dia akan panggil negaran ya Aba. Aba ni sebab dia ada ya dekat depan. Itu boleh bahasa Arab sikit tu. Ya Aba Munawir contohnya. Ya Aba Suhaib, ya Aba Naura. Maka itu adalah adat bagi orang Islam. Boleh disandarkan kepada emak, boleh juga disandarkan kepada ayah. Macam anak. Anak namanya adalah Muhammad, ayahnya namanya adalah Ali. Maka anak itu ikut adat orang Arab, dia akan panggil dengan gelaran ya Ibnu Ali, wahai anak kepada Ali. Yang ini dia kata an Abi Abdurrahman, bapa kepada Abdurrahman ini, kerana Abdullah ibn Umar ini ada anak yang bernamanya adalah Abdurrahman. Baik, Abdullah ini adalah anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kita jawab soalan yang kedua, kenapakah diletakkan dengan gelaran radhiyallahu anhuma, tidak dengan gelaran yang lainnya? Maka dekat sini berkata kepada kita, qala al-ulama'u, berkatalah bahagian ulama ini, idza kana sahabi wa abuhu muslimin faqul radhiyallahu anhuma, wa idza kana sahabi musliman wa abuhu kafiran faqul radhiyallahu anhu. Jawab soalan kita, kenapa diletakkan kalimah radhiyallahu anhuma? Kerana andai kata sahabat itu adalah orang yang beragama Islam dan nama pun sahabat, kemudian ayahnya juga adalah orang Islam, maka ketika itulah diletakkan kalimah radhiyallahu anhuma. Anak Islam, pak pun Islam, maka radhiyallahu anhuma. Masuk dari Allah ni pada radhiyallahu. Moga-moga Allah berkati, moga-moga Allah redai akan dua beranak tadi ini, kepada yang pertamanya adalah Abdullah, yang keduanya kepada Umar bin Khattab. Baik. Wa idza kana sahabi musliman wa abuhu kafiran faqul, kalaulah andai kata sahabat itu adalah seorang yang muslim tetapi ayahnya adalah seorang yang kafir, maka berkatalah dengan kalimah radhiyallahu anhu. Huma ni dua orang, hu tu adalah seorang.
Dan dia kalau kalimah bahasa Arab ni dia adalah kalau seorang tu huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta atau ma antum, anti atau ma antuna, ana nahnu. Tuan-tuan, dia ada pula dhamir yang mukhatab, ada pula dhamir yang ghaib, ada pula dhamir yang mutakallim. Contoh, saya bercakap dengan orang di depan saya, maka saya ini adalah orang yang bercakap. Maka orang yang bercakap yang dengar pendengaran saya itu adalah dinamakan sebagai dhamir mukhatab. Tuan-tuan, contoh daripada dia, anta, antuma, antum, anta, kamu, maka bercakap langsung dengan dia. Pihak yang ketiga yang tak ada depan kita ni, maka itu adalah dhamir yang ghaib, dhamir yang tak nampak. Dhamir ni pada ni, dhamir ini adalah kata baginya. Contoh, dia ni kita bercakap tentang dia. Oh, dia tu tak sihat. Dia tu depan kita ada? Tak ada. Kita bercakap dengan dia. Maka kalimah yang digunakan dalam kalimah bahasa Arab adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka radhiyallahu anhuma ini adalah kembali pada huma. Huma tu tak ada depan kita. Umar dan juga Abdullah ni tak ada depan kita. Tetapi kita berkata radhiyallahu anhuma. Moga-moga Allah radai mereka berdua. Baik, jawab soalan tu. Yang berikutnya, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah bin Umar ni berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, buniyal islamu ala khamsin, didirinya Islam itu dengan 5 perkara. Alladhi banahu huwa Allah azza wa jalla, yang mendirikan Islam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada kita. Baik. Lagi, ala khamsin, dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampailah habis. Baik, kemudiannya kita tengok sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak jawab soalan apabila didahulukan kalimah haji dahulu, kemudian barulah jumpa kalimah puasa Ramadan. Lah daripada buat countdown tuan-tuan, menghitung hari. Pasal hitung hari ni sebab Ramadan nak main tak lama dekat kita. Depa kira-kira dah lebih 90 hari lebih kurangnya. Tuan-tuan, 90 hari tuan-tuan, bukannya lama tuan-tuan. Pejam telik, ni tak lama tahun baru dah. Bila tahun baru ni tak lama lah. Bila kata bulan 2 tu hari mula fikir. Yang mula fikir anak masuk sekolah, tentulah nak puasa, tentulah nak raya. Tak sedap dah tuan-tuan. Ramadan nak main dekat kita ni. Ikut kita punya kiraan ni tuan-tuan, 90 hari lebih kurang 3 bulan. Maka ulama yang dahulu, ulama salafus salih, mereka ni berdoa pada Allah, ya Allah, sempatkanlah aku bersama dengan bulan Ramadan. Kita doa nak pada Allah tuan-tuan. Tak tahu nak kata. Kita doa nak pada Allah. Kita nak Ramadan pada tahun ni, kita nak puasa pada malam pada tahun ni, kita nak puasa, kita nak sembahyang tarawih, kita nak puasa, buka puasa iftar bersama-sama. Majlis Aisyah orang kata buka puasa tuan-tuan. Tunggu, hidangan pun kemas-kemas belakang. Tak main lah buka-buka dengan keripak tu, tak main lah Majlis Aisyah ni tuan. Tak percaya, tu ni cuba ubah trend tuan-tuan. Main buka puasa di masjid. Ayah nak imam, ada aku orang tu ni dah. Kan? Aduh, saya pun tak lah tak pergi tu jauh. Itu yang main tu tuan-tuan. Ini seronok. Bila main tu dia dengan cara meraihkan orang yang nak buka puasa tu. Tuan-tuan, itu sunnah yang ditekankan kepada kita. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kenapa didahulukan kalimah haji berbanding dengan puasa? Baik, dia berkata kepada kita. Kita baca kisah Arab ni dekat dapat Jawi lama dulu lah tuan-tuan. Dia kata pada kita ni penulis oleh Asbiran Ya'qub 1929 Pulau Pinang ni, dia mensyarahkan hadis yang ketiga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Keterangannya tangan hadis ini, katanya sallallahu alaihi wasallam, bunal islamu ala khamsi, maka sesiapa yang mengerjakan rukun Islam yang 5 perkara itu serta disempurnakan segala tuntutannya, nescayalah sempurnalah Islamnya dan agamanya. Tuan-tuan, didirikan agama itu dengan 5 perkara. Lama tak baca kitab Jawi. Dia nyo tu banyak belakang. Kan? Nyo. Dia seronok balik kata baca kitab Jawi ni. Didirikan agama itu ada 5 perkara. Makna kata agama ni dia berdiri dengan 5. Tuan-tuan, 5 ni genggam bagi elok. Yang pertamanya mengucap, yang keduanya sembahyang, yang ketiganya zakat, yang keempatnya dia kata haji. Kemudian yang kelimanya dia kata adalah puasa.
Lima-lima ni genggam bagi elok tuan-tuan. Tak payah tapi salah orang lain. Bila kata Islam ini dihina dan juga sebagainya, tengok balik kita dengan agama ni, kita genggam tak dengan dia ni tuan-tuan? Macam dengan contoh, kita nak pegang pen. Kita pegang pen kita ni tuan-tuan, satu jari tak boleh pegang. Tak boleh, dia kena ada talian dia. Main sebelah ni tuan-tuan ni. Bila main sebelah ni tuan-tuan, tu pun tak apa nak kemas. Dia tambah lagi satu, dia tambah lagi satu, dia tambah lagi satu. Lah lagi digenggam ni tuan-tuan ni. Pen ni takkan cabut dah. Yang tu juga dengan agama kita tu. Didirikan. Kita letak pen ni tuan-tuan, tiba-tiba dia kata, pen, didirilah kamu. Takkan, dia akan jatuh. Macam tu juga dengan agama ni tuan-tuan. Kalau kita tidak menggenggamnya, kalau kita tidak menjaganya, maka jangan haraplah agama Islam ini akan berdiri dengan tertegak. Tuan-tuan, yang tu kata Nabi tu, Islam didirikan dengan 5 perkara, bermula dengan syahadah dan juga sebagainya. Maka kalau kita jaga rukun Islam yang 5 ini dan juga dengan segala tuntutan yang ada di dalamnya, maka dia kata telah sempurnalah iman Islam seorang itu. Sebagaimana rumah tempat duduk itu sempurna pula dengan sebab sempurna segala kelengkapan dan juga tiang-tiangnya. Jadi contoh rumah. Rumah tuan-tuan, kalau tak ada tiang, takkan berani kita masuk. Tuan-tuan, mana ada rumah tak ada tiang? Ada tak? Tak ada. Dalam kahwin ni mesti dia buat tiang dulu tuan-tuan. No, dekat Maha Tower tu, dia mula buat tiang dah. Dia mula buat tiang dulu, dia tak buat bumbung tu weh. Tuan-tuan, yang tu kata rumah tu, dia bagi contoh pula dalam ni. Sebagaimana rumah ni kalau ada tiang, maka lengkaplah rumah tu. Ada kelengkapannya, ada dinding, ada tingkap, ada pintu, ada segala-galanya, maka rumah itu telah pun sempurna. Macam itulah juga dengan Islam ini tuan. 5 perkara tadi kita jaga, maka sempurnalah agama dan kehidupan kita sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lagi dia kata lagi kepada kita, apalagi rumah itu tiada sempurna pendiriannya oleh kekurangan perkakasan dan juga tiangnya, maka tiada pula lah sempurna pendirian Islam dengan sebab kekurangan salah satu daripada rukun-rukun yang tersebut. Jadi kita kata mesti genggam 5. Tuan-tuan, mesti genggam 5. Kalau kata lepas satu, dia kulama dia kulonggak. Tuan-tuan, kulama dia kulonggak. Dan dulu kita dah tengok dah pada hadis yang kedua kita ni, bila mana kita mensyarahkan, bila mana ada orang berkata, kalaulah aku kata aku ni mengucap 2 kalimah syahadah tapi aku tak mau sembahyang. Ada para ulama kata dia ni kafir walaupun dia adalah mengucap. Ada para ulama kata tapi sanggahan itu adalah sanggahan yang dhaif. Ada para ulama dia kata dia masih lagi Islam tapi dia adalah seorang yang berdosa. Dia kata aku mengucap tapi aku tak sembahyang. Contoh macam tu. Aku mengucap tapi aku tak sembahyang. Tak boleh, longgak juga. Maka ketika itulah 5 perkara tadi hendaklah kita menjaganya. Maka dia kata lagi kepada kita ni, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadama din. Artinya adalah sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang meninggalkan akan sembahyang itu seolah-olah telah merosakkan akan agama Islam sendiri. Baik, jawab soalan tadi. Sebenarnya adalah rukun yang 5 perkara itu asal ataupun tempat membina agama Islam. Adapun perkara agama yang lain-lain ialah sebagai perhiasan bagi bangunan yang tersebut. Macam kita buat rumah tadi, contoh kembali pada rumah tadi. Kita buat rumah tadi tuan-tuan, maka rumah tadi adalah asas. Cuma kita nak buat bagi nampak, bagi elok sikit. Kita nak buat tile, kita nak buat dengan lampu dekat luar. Lepas tu kita nak buat dengan cat. Maka segala benda-benda itu adalah melengkapi rumah tadi ini tuan-tuan. Dia nampak bersinar, dia nampak seronok dan juga sebagainya. Macam itulah juga dengan Islam ini. Dia berkata kepada kita, sebenarnya adalah rukun yang 5 perkara ini adalah asal ataupun tempat membina agama Islam. Adapun perkara-perkara agama yang lain adalah sebagai perhiasan bagi bangunan yang tersebut. Jaga 5 perkara tadi, yang lain semua akan main. Tuan-tuan, tapi masalahnya dia tak mau nak jaga.
Yang tu masalah tu. Orang suruh mengucap, tak boleh mengucap. Orang suruh sembahyang, dia tak mau nak sembahyang. Orang suruh keluar zakat, dia kata apa dia? Ni harta aku yang cari, aku yang letih. Hang tiba-tiba ambil harta aku. Dia buat lagu tu. Lepas tu orang suruh pergi haji, dia kata pergi haji, nantilah, tunggulah Zat. Dia ada lagu tu. Orang suruh puasa, dia buka nasi tengah hari. Tuan-tuan, macam-macam. Nak lawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka kat sini juga berkata kepada kita ni tuan-tuan, kalau kita jaga 5 rukun tadi, bermaknanya segala benda yang lain akan main dekat dia. Mudah dia nak buat dengan raja-raja yang lainnya. Baik. Dan tersebut pada hadis yang lainnya adalah iman itu mempunyai 70 lebih daripada cabang, tetapi tiangnya yang paling tinggi sekali ialah berkata la ilaha illallah. Hadis memang ada hadis Nabi kata al-imanu syu'batun. Nabi kata iman ini dia ada 70 lebih cabang, maka yang paling tinggi sekali adalah berkata kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah lagi dia kata, dan yang paling kurang sekali ialah imannya membuang duri daripada di tengah-tengah jalan. Kita nampak duri tengah jalan, maka kita pun buat tak tahu, lemahlah tuan-tuan, lemah. Maka ikut pada hadis Nabi ni tuan-tuan. Nabi kata apa dia ni? Selemah-lemah iman ni, kalau hang jumpa duri tengah jalan, hang jumpa ada benda tengah jalan ni, maka berhenti alih sat benda tu. Tapi tengoklah jalan tu zaman tuan-tuan. Benda lah lupa dengan mainan highway, uraya belah sana tuan-tuan tu, berhenti tengah jalan, pendek tengah jalan, kereta main berak di kat dia. Jangan. Tak payahlah gunalah kita punya benda yang lain. Telefon pihak yang berkenaan ke, contohnya pelas, main alih benda dan juga sebagainya. Kita nak buat tak mampu. Pasal apa? Kereta tak ada brek. Ni masalah jalan kita ni. Ikut lebuh raya, ikut belakang tu ke, contohnya. Nak pergi pulang taman, semua tu pula ikut GPD tu tuan-tuan. Tiba-tiba dia nampak ada benda tengah jalan. Berhenti sat parking ni tuan-tuan. Alih benda lagu tu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah sekurang-kurangnya iman bagi seorang yang beragama Islam. Faedah ada banyak tuan-tuan. Bayangkan tengok, kalau kita alih benda tengah jalan ni tuan-tuan, kan, contoh ada pada macam-macam. Ini Nabi kata duri, sebab duri itu boleh bawa kepada kemudaratan. Tuan-tuan, kita tengok tu dia bukan setakat duri ni, apa dia pelepas nyok duduk tengah jalan. Tuan-tuan, kita tahu sebab lampu kereta kita terang, bila nampak terang ni tuan-tuan, kita nampak ada benda ni, aku kena ada. Contoh, maka itu adalah tindakan kita yang kita nak itibak sunnah Nabi Muhammad SAW. Faedahnya cukup banyak. Bayangkan tengok, dengan sebab kita mengalihkan benda itu, orang yang lain motor ni dia rasa selesa, tak terganggu juga sebagainya. Pahala boleh tak? Boleh. Orang nampak tak? Tak. Jangan pula kata ibu dah buat live dalam Facebook tu, saya alihkan benda ini di tengah jalan. Adakah saya ini seorang yang beragama Islam? Itu riak namanya tuan-tuan. Buat kerana manusia, namanya adalah riak. Meninggalkan perbuatan kerana manusia juga adalah riak. Tuan-tuan, kita kaji dulu ni pada hadis yang pertama kita. Baik. Kemudian kita jawab soalan, kenapakah dinulakan haji berbanding dengan puasa Ramadan? Katanya Nabi SAW, wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan, adalah dalam riwayat ini didahulukan perkataan haji daripada puasa Ramadan, tetapi pada sebutannya sahaja, bukan pada hukuman, kerana wajib puasa itu lebih dahulu daripada wajib haji. Jawab soalan kita. Jangan duk kita rasa pelik. Pasal apa ni? Kalau macam tu, Nabi pun tak tetap pendirian. Dia kata, pasal apa Nabi tak tembayang? Tengoklah hadis ni. Nabi kata, mai dulu dengan puasa, lepas tu baru mai haji. Mai haji ni pula, Nabi kata, kena haji dulu, lepas tu dia puasa. Tak pelik tuan-tuan. Bila mana ada sahabat tanya pada Nabi Muhammad SAW, Nabi ikut dia punya uruf keadaan orang yang tanya. Itu yang kebiasaan yang ada pada Nabi tu. Tuan-tuan, kan? Orang tanya Nabi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang aku boleh buat yang Allah suka? Nabi kata macam-macam. Ada yang Nabi kata as-salatu ala waqtiha, sembahyanglah kamu di awal waktu. Pasal apa dia kata lagu tu? Kerana orang yang tanya Nabi itu, dia lewat sembahyangnya. Jadi kata lagu tu lah, sembahyanglah kamu di awal waktu. Lagi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Nabi kata al-jihadu fi
fi sabilillah, jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang tu dia tak keluar berjihad, maka Nabi tegur dia macam tu. Itulah amalan yang Allah paling suka. Tuan-tuan, lagi apabila salah seorang lagi tanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang Allah paling suka? Maka apa kata Nabi? Dia berkata, birrul walidaini, taatlah kamu kepada kedua orang tua kamu. Maksud apa tuan-tuan? Mungkin dalam kehidupannya seorang sahabat itu dia tidak mengutamakan akan mak dan juga ayahnya, maka Nabi tegur birrul walidain adalah amalan yang Allah paling suka. Allah suka tak tuan-tuan? Suka. Dalam Quran pun ada sebut, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Kamu sembahlah kepada Allah dan juga janganlah syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu berbuat baik kepada dua orang tua kamu. Siapa dia kata? Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kan yang ni ada pada Quran, ada pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun ikutlah dengan Nabi. Tapi dalam menjawab soalan ni tuan-tuan, kenapa didahulukan haji berbanding dengan puasa? Dia kata pada sebutannya sahaja, tapi pada ikutkan keutamaan, puasa lebih utama dahulu daripada wajib haji. Sedangkan riwayat yang lain didahulukan sebutan puasa atas haji. Yang tu ada apa yang terkandung dalam kitab Jawi Lama kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan juga puan-puan insya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kembali pada kitab kita, muka surat 119. Syarahannya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, iaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Khattab, Umar Khattab. Beliau seibu dengan Hafsah bin Zainab bin Ma'zun, saudara perempuan daripada Uthman bin Ma'zun. Ibnu Umar masuk Islam di Mekah bersama dengan ayahnya sewaktu beliau masih kecil. Ibnu Umar, anak kepada Umar, siapa dia? Abdullah ni lah. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar ini masuk Islam di Mekah bersama dengan ayahnya sewaktu beliau masih kecil. Setelah itu berhijrah bersama dengan ayahnya ke Madinah. Di waktu terjadinya peperangan Tabuk, beliau tidak diperkenankan untuk turut berperang kerana umurnya masih lagi muda. Yang ni semangat orang dulu tuan-tuan. Semangat budak-budak dulu. Sanggup ni tapi perang bersama dengan Nabi ni. Sama anak-anak kita tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, tiba-tiba mai seruan jihad mempertahankan tanah air kita. Kena keluar, memang kena keluar. Tuan-tuan, contoh, dia kata contoh. Tuan-tuan, contoh. Dia kata ulil amri kata kena wajib mempertahankan tanah air kita. Bakat-bakat keluar lawan. Contoh lagu tu. Tuan-tuan, agak anak-anak muda kita pergi dah hari. Kita nak kata ralik dengan dunia ni berlambak pada hari ni. Tuan-tuan, tambah dengan lagu lah, tambah dengan nu lah, silap-silap. Tuan-tuan, tak mau lah, takut. Contoh lagu tu, kan? Bukan suruh ajak anak kita nikah. Kalau macam tu, esok hang kena masuk kelas masuk pedang. Jahanam. Tuan-tuan, dia masuk dekat sini ni tuan-tuan. Semangat yang ada pada Abdullah bin Umar ini, dia ada sewaktu masih lagi muda untuk bersama dengan Nabi. Namun, dalam perang Khandaq, beliau ikut bersama berperang dengan umat Islam. Begitu juga dengan peperangan-peperangan yang lainnya. Perang Khandaq ataupun perang Parit berlaku pada bulan Syawal, tuan-tuan, tahun yang kelima Hijrah lepas Nabi Muhammad SAW duduk di Madinah. Saya cerita sikit lah perang Khandaq ni tuan-tuan. Khandaq ni adalah parit. Kha, Nun, Dal, Qauf. Khandaq. Khandaq ni adalah parit yang mana diberikan ilhamnya untuk mengorek parit ini oleh Salman Al-Farisi. Salman Farisi ni dia mencadangkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita korek sehingga kan kuda tuan-tuan nak lompat tak boleh, bila terjun dalam parit tu nak naik tu pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Nak mempertahankan kota Madinah ketika itu daripada orang-orang musyrik yang datang dan juga bergabung dengan orang-orang yang tidak Islam yang berada di bumi Madinah ketika itu tuan-tuan. Jadi dia pun satu kawasan dekat Khandaq tu tuan-tuan, ni adalah Khandaq yang terbuka. Maka dia pun korek parit tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah tuan-tuan, tak tahulah zaman saya dulu, maka dia ada sebatang jalan, tak ada dah parit tu tak ada dah.
Tadi apa dia ni, kalau seorang sahabat kita tanya kan, apa Saqifah Bani Sa'idah pun dah tak ada dah tempat lantiknya apa Abu Bakar sebagai khalifah. Lepas tu apa dia ni dekat apa dia ni Mekah kan, macam-macam lah tuan-tuan, dah tak ada dah kan. Siapa yang tak sayang, tapi kita fikir tengoklah tuan-tuan, saya saya beritahu lah tadi sembang-sembang beritahu kata mungkin kita kena husnuzon, jangan suzon sangat ni, kita suzon sangat dengan orang, kita kena husnuzon. Mungkin dia kata dia ambil kawasan itu diratakan untuk buat untuk keselesaan para tetamu Allah, duyufur rahman, untuk beribadat dan juga sebagainya. Kita pandang lagu tu tuan-tuan, dia kata ada ni rumah Khadijah, rumah Khadijah pun diratakan, ni rumah kelahiran Nabi, maktabah tu tuan-tuan tu, maka pun dah tak ada dah. Mungkin kita kata mungkin kita sangka baik. Nah kita kata apa dia ni, mungkin kita beranggapan bahawa mereka buat segala benda itu adalah untuk kemudahan tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Khandaq ni tuan-tuan, waktu mana dekat Masjid 7 Sab'ah masajid. Lepas kata keluar Masjid Qiblatain itu tuan-tuan, maka akan jumpa lah Masjid 7. Masjid 7 ni tempat berlakunya perang Khandaq. Nah, adanya Masjid 7 tu tuan-tuan, maka satu tempat yang di mana Nabi Muhammad SAW bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, tak jatuh darah pun tanda. Mana perang tu, maka Allah hantarkan angin kepada kem-kem tentera orang-orang yang kafir musyrikin ni tuan-tuan. Allah hantar angin ni, selera habis tepuk mereka. Tuan-tuan, apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi doa ni, ya Allah, Allah izimhum, ya Allah kan, Allah mazalzilhum, Allah mazalzilhum wa zalzilhum. Tuan-tuan, mudah-mudahan lah Nabi ulang 3 kali tuan-tuan. Nabi doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak salah saya dalam 3 malam Nabi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kau goncangkanlah mereka, ya Allah kau musnahkanlah mereka, ya Allah, Allah mazalzilhum, Allah mazimhum. Tuan-tuan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu doa Nabi yang diajarkan pada kita ni tuan-tuan ni, ya Allah kau goncangkanlah mereka, ya Allah kau musnahkanlah mereka, ya Allah. Allah hantarkan tenteranya, langit ni tuan-tuan mengeluarkan angin-angin yang begitu kuat, maka musnahlah kem-kem tentera musyrikin yang ada pada ketika itu. Jadi tak pada kaum muslimin tak rasa apa tuan-tuan. Yang tu kata keajaiban yang mana Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun macam tu lah juga tuan-tuan. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tengok orang dekat Palestin sana, tapi Nabi pun kalau kau longgaklah kita pun. Sama dia lah tuan-tuan. Kau longgaklah kita pun. Sungguh dulu ni Palestin lagi longgaklah. Tuan-tuan, tak ada dah kan. Mai pula konflik tu lagi lah longgak tuan-tuan. Habis jahanam kita kan. Tuan-tuan, ni nasib baiklah bulan 12 hari tiba-tiba tu apa? Bukan Shah Rukh Khan yang India tu tuan-tuan. Dia kata tangguh juga dah. Saya tak jadi lagi dah tuan-tuan. Palestin pun. Tuan-tuan, longgak dah kita lah ni. Awal dulu ya Allah, macam-macam yang dia kongsi. Kami bersama dengan Palestin dan juga sebagainya. Main-main tak nak pun. Lah ni lama tu longgak tuan-tuan. Tu kata manusia kan, nak boikot lah kali dia kata depan mata ni macam mana rezeki dia kata balon ni. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, maka pada itu beliau ikut bersama berperang dengan umat Islam. Itu juga dengan pedagang-pedagang yang lainnya. Banyak ahli-ahli meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada beliau, iaitu sebanyak 1630 hadis. Beliau adalah termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Juga beliau adalah seorang sahabat yang sangat kuat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ikut sunnah Nabi lah tuan-tuan ni. Hak tu yang paling selamat sekali. Ni masalahnya kita tak mau. Tuan-tuan, kita tak mau. Ada saya baca dalam kitab ni tuan-tuan ni. Nanti kita akan jumpa abang dia siap lah sedang. Tuan-tuan, adat tuan-tuan, adat. Hari ni saya ceramah dekat polis Perak, dia bagi tajuk adat dan ibadat dalam agama. Mau tak mau pun belek jugalah kita pun nak cerita adat, nak cerita ibadat, macam mana nak cerita adat ni dan juga ibadat agama kita ni tuan-tuan. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka dalam kitab kita ni juga, Nabi kita pada kita ni tuan-tuan, kitab ni dia kata kepada kita, ulama letak 6 garis panduan yang perlu kita tengok sebelum kita buat satu-satu perbuatan.
Ini bila mensyaratkan hadis yang kelima tentang bid'ah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa raddun. Siapa-siapa yang buat benda yang baru dalam agama kami, kata Nabi, yang tidak ada dalilnya, maka dia yang akan ditolak. Tuan-tuan, persoalan yang timbul dalam kitab ni tak ada, dalam kitab ni ada. Tuan-tuan, dia kata apa dia? Kalau seorang itu berkata, ni kita ikut sunnah Nabi ni, walaupun kita lari izat had 5, kita baca balik. Yang ketiga, tuan-tuan, seorang itu berkata, aku nak buat perkara yang baru, tetapi perkara ini telah pun ada dalam syariat. Contoh, aku nak buat perkara ibadat ni memang ada dalam syariat, tetapi aku nak olah biar dia sifatnya sifat yang baru. Tuan-tuan, adakah ibadat ini diterima ataupun ditolak? Okey, faham kan? Asal perkara ini ada dalam agama, tetapi dia tu kata aku nak buat dengan sifat yang baru, yang tak ada dalam agama, tapi asal dia tu ada dalam agama. Tuan-tuan, maka ulama kata ada 6 perkara yang nak dipelajari. Yang pertama, tengok sebab dia buat. Adakah sebab dia ini sama dengan agama? Kalau sama dengan agama, maka ibadatnya itu diterima. Tuan-tuan, itu sebab. Contoh sebab. Cerita bila buat sebab ni, cerita kuaci. Masa tak bina malam ni, masa minggu depan kita nak sembun. Sebab. Contoh sebab. Sebab seorang ini bersembahyang. Dan kita ni bagi contoh buat ibadat. Sebab seorang itu dia masuk dalam rumah, kemudian dia bersembahyang sunat. Tuan-tuan, sebab dia masuk rumah. Tuan-tuan, sebab dia masuk rumah, itu sebab. Dia sembahyang pada tu, sebab dia masuk rumah. Tuan-tuan, bukan sembahyang sunat balik dah. Ni sebab dia sembahyang sunat tu, sebab dia masuk rumah. Tuan-tuan faham kan maksud saya ni? Nah, contoh, dia masuk rumah, dia sembahyang. Sebab masuk rumah, dia sembahyang. Berbeza dengan sebab masuk masjid, dia sembahyang. Itu beza. Tuan-tuan, maka dia kata dengan sebab aku masuk dalam rumah, aku sembahyang dan aku jatuh hukum sunat bagi aku untuk aku melakukannya, maka sembahyangnya itu ditolak. Tuan-tuan, berbeza dengan sebab yang kedua, sebab masuk dalam masjid dia sembahyang, maka sebab masuk masjid itu dia sembahyang, maka sembahyang itu adalah sembahyang yang sunat, maka sembahyang itu diterima. Okey, itu adalah sebab. Yang keduanya, lepas sebab dia adalah jenis. Kata jenis. Kalau jenis ni sama dengan agama, maka ibadatnya itu diterima. Contoh apa dia? Contoh ibadat korban. Korban. Kan? Saya tak dan melepas keterkilan sungguh. Tuan-tuan. Kan? Mereka tak gambar kat saya. Mereka tokak gearbox, tuan-tuan. Sampai hati. Tak gambar kat saya. Tuan-tuan. Nampak macam mana dekat Kuala Lumpur tu, tuan-tuan. Pagi lagi dah pun. Kan? Tapi tak apa. Sebab kabur dah petang tadi ni. Lega balik lah. Tuan-tuan. Yang kedua jenis. Jenis ibadat korban. Ibadat korban mesti terdiri pada binatang sembelihan. Itu ibadat korban. Sama ada unta, lagi lembu dan juga kambing. Tetapi dia kata, aku nak buat perkara yang lain, jenis berbeza. Aku nak buat korban juga. Dia pergi jumpa Tok Imam ni, dia kata, Tok Imam, saya nak buat korban. Tok Imam terus sembelih tak korban saya. Buat korban apa? Lembu, tak apa, terima. Buat korban apa? Unta, tak apa, terima. Buat korban apa? Saya nak buat korban tahun ni lain sikit, saya nak bagi kuda 2 ekor. Dia buat kuda dalam. Adakah ibadat korban yang diterima? Jawabannya, kalau dia niat untuk ibadat korban, maka mardud tidak diterima. Sebab jenisnya berbeza. Tuan-tuan, habis itu kalau dia sembelih juga kuda itu macam mana? Dia boleh sedekahkan daging itu, tapi bukan dengan ibadat korban. Apa tuan? Yang kedua jenis. Baik. Yang ketiganya, lepas mana apa dia ni sebab, lepas itu adalah jenis. Yang ketiganya adalah qadar. Qadar ni adalah ketetapan. Dalam kitab ni dia kata, kalaulah tetap ni ikut dengan syariat, maka buat benda tu. Ni kata itibak sunnah ni, itibak Nabi, ikut Nabi, tuan-tuan. Contoh, dia ambil dalam persoalan fiqh adalah ambil ayat sembahyang, basuhan. Ambil anggota yang bukan anggota itu dibasuh. Muka, tangan, kaki, contoh lagu tu. Dan juga kepala. Tuan-tuan. Baik. Bila ni macam tu, dia kata lebih basuhan tu 4 kali. 4 kali. Sedangkan ada dalam hadis yang Nabi buat hanya 3. Tuan-tuan, dia buat 4. Maka lebih 1 kali basuhan.
Baik. Apa dia punya apa kita kata hukuman, bukan hukuman lah. Apa kesan dia? Kesan dia kitab ni dia kata Nabi Muhammad SAW man zada, siapa-siapa yang tambah. Tuan-tuan, dia tahu 3 tapi dia tambah. Pasal apa ni? Mungkinlah was-was juga sebagainya. Banyak juga jadi was-was juga tuan. Kan? Api tunjuk kapal lencur dari jubah. Kan? Baik hang macam, oi, pada halang kolam. Tentu senang lah tu. Tuan-tuan, lebih Nabi suruh 3, dia buat 5. Tuan-tuan, maka lebihan itu dia sebagai faqad as-sa'a. Adalah dia adalah seorang yang berdosa. Pasal apa ni? Mungkinlah berlakunya pembaziran dan juga sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikut Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara kaifiat kita melakukannya. Kaifiat ni adalah cara. Contoh ibadat. Ikut cara Nabi. Kalau kita nak ibadat korban, mestilah sembelihan korban itu selepas solat hari raya Aidil Adha. Selesai sembahyang boleh korban. Tuan-tuan, tiba-tiba itu kaifiat yang ada dalam agama, yang ada dalam agama. Tiba-tiba dia kata tak boleh. Pak Imam terus sembelih sebelum sembahyang. Pasal apa ni? Saya tak ada lepas sembahyang ni. Saya tak ada dah kalang kami. Tak rasa juga daging saya ni. Contoh lagu. Maka dia sembelih sebelum solat, maka dia tidak akan terima daripada korban itu. Kaifiatnya adalah berbeza, bercanggah dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Nah, baik. Yang kelima adalah berkaitan kalau dia muwafiq, kalau dia adalah bertepatan dengan zaman. Zaman ini adalah masa. Contoh. Dia rajin sembahyang. Dalam kitab ni dia kata dia rajin sembahyang. Rajin sembahyang sampai tak masuk waktu, dia sembahyang dulu. Oh, masa tu. Tuan-tuan, nak masuk dan sembahyang, kita kena tahu dukhul waktu. Masuk waktu ni maka sembahyang kita. Ni tiba-tiba dia kata aku tak boleh tunggu waktu dah. Pak Jepang ni tak boleh dah. Dia sembahyang dulu. Tuan-tuan, orang Zohor tak masuk lagi, dia habis Zohor dah. Tuan-tuan, orang Asar tak masuk lagi, dia habis Asar dah. Lagi pada orang lain, dia kata buat siap-siap lah tak taluk. Halok kali apa? Tuan-tuan, cara dia itu, zaman dia adalah bercanggah dengan agama, maka sembahyang dia tidak akan diterima. Yang keenam, lepas mana masa adalah tempat. Tempat ni tuan-tuan, contoh. Jadi contohlah kitab ni adalah i'tikaf. Dia kata, aku nak i'tikaf di madrasah, di rumah. Contohlah dulu. Dia balik rumah dia kata, nawaitu i'tikafa fi hadza baiti lillahi ta'ala. Dia ubah sikit. Masjid itu tukar fi baiti. Saja aku beriktikaf dari rumah aku ini kerana Allah Ta'ala. Niat itu bukan main elok lah. Lillahi Ta'ala. Adakah i'tikaf itu diterima? Jawapannya tak. Pasal apa? Kerana mahalul i'tikaf fil masajid. Tempat untuk i'tikaf hanya ada di masjid. Itu tempat tu. Maka dia khilaf dengan agama. Dia bercanggah dengan agama. Maka perbuatan i'tikafnya tadi tidak akan diterima. Macam pula kita ikut Nabi. Tuan-tuan, ada 6 perkara tadi. Bermula dengan sebab. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiganya adalah qadar. Yang keempatnya adalah apa dia tadi ini? Kamu jadi tiba-tiba ada lupa. Kaifiat. Yang kelimanya adalah masa. Yang keenamnya adalah tempat. Maka kalau dia sebaring dengan agama yang Nabi bawa, maka jalan. Kalau tak ada benda 6 tadi ni, maka tinggal jalan. Takut sia-sia kita melakukannya. Sama lah zikir juga sebagai apa pun. Nak zikir lebih pada tu, boleh. Tak ada masalah. Tuan-tuan, zikir tuan-tuan yang tak ada pertikaian bagi saya lah. Tengoklah kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Clear. Tuan-tuan, kalau kita baca, dia ada terjemahan. Tuan-tuan, besar. Terjemahan. Tuan-tuan, cari tengok tuan-tuan. Dia ada satu kitab Al-Azkar. Tuan-tuan, adalah bilik saya bodoh kitab besar. Bukan ada kitab besar ni. Besar lagi pada kitab ni tuan-tuan. Besar sikit. Tuan-tuan, saya harga jam ditahan juga. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan rajin belilah. Buat amal. Doa waktu sakit. Imam Nawawi ajar ni. Lepas tu, apa yang kait dengan tu, dalam taklifan dia ada sandaran itu main ke mana?
Contoh, dia kata ini adalah kalam Sahih Bukhari. Bawah ada tuan kaki pula Sahih Bukhari, berapa nama hadisnya. Tuan-tuan, lega bagi kita tuan-tuan ni. Yang tu tak ada ketikaya dah. Tuan-tuan, waktu sakit apa yang Nabi ajar? Imam Nawawi kata buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Bukan setakat satu doa tuan-tuan, banyak doa ni. Kita masuk dalam masjid, apa yang Nabi ajar tuan-tuan? Imam Nawawi kata banyak benda. Tuan-tuan, hak tu pun tak larat kita buat ramai dia tuan-tuan. Duk buat benda black-black pasal tuan-tuan. Sampai canggah dengan orang, tuan-tuan, sampai canggah dengan duduk guru yang duk mengajar lama dekat kita ni tuan-tuan. Dua main benda baru ni, takut-takut benda itu hanyalah sia-sia, tidak diterima pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah cara untuk kita nak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Umar ini adalah orang yang kuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sangat derma, banyaknya kadang-kadang sampai 30,000 dirham yang didapatkan dalam satu masa. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka jam dah berbunyi, kita nak mandi. Tuan-tuan, nah banyak dan derma lah tuan-tuan. Nah Allah bagi pada kita ni tuan-tuan, akan kita punya kelebihan harta, benda, kewangan, contohnya tuan-tuan. Kadang-kadang ni tuan-tuan, Allah uji kita. Allah bagi kita duit, Allah mahu kita guna duit ni tak apa mana tuan-tuan. Allah uji kita. Ada duit ni kita dekah dah dekat Allah, dekat rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula tuan-tuan, lo macam-macam orang kata macam-macam. Tuan-tuan, macam-macam. Bagi duit berapa? Depa duit banyak ada, haram tak guna apa untuk nak korek jahanam. Dia ni toksik-toksik tu ada tuan-tuan, berlambak tuan-tuan dia, berlambak. Bukan zakat masjid, semua masjid ada. Dia cakap tentang masjid ni, apa masjid buat semua tak kena. Tuan-tuan, syuk. Dia kata apa dia ni? Oh itulah masjid, tapi belikan kami. Kira putih duit. Kami sakit, tak main pun tengok kami. Amboi, sedap baik dekat dia. Tuan-tuan, hak masjid dia panggil dia, tiap-tiap kali main sembahyang tu, dia tak main, tak puas pula pun. Tuan-tuan, kena kata betul tak boleh lah. Kan? Sebab dia kata, oh nanti apa masjid bandara ni, orang buat lah cara yang elok, baru ada di masjid, tak kena belakang. Tuan-tuan, aduh. Tapi kalau kita ada kelebihan, kalau kita ada lebihan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, maka kalau kita laburkan untuk masjid ni tuan-tuan, kata para ulama, lagi mana lampu ini berjalan sirajan, tuan-tuan, lampu ini masih lagi berjalan, maka ketika itulah kata para ulama, para malaikat dan juga para penghuni dalam masjid ini akan sentiasa minta ampun terhadapnya. Orang tak tahu kan? Kita mati lama dah kan? Tapi dengan duit kita tu ada, walaupun RM1, tuan-tuan, walaupun RM1 ni, bos RM1, sekali main RM1, sekali main RM1, 7 kali main RM7. Waktu Jumaat lain pula asing dia siap tuan-tuan, 30 malam RM30. Tuan-tuan, Allah bagi kat dia RM30,000 sebulan. Contoh lagu tu tuan-tuan, dia berbual lah RM1, tak apa lah mula dengan RM1 dulu kan? Dia buat RM1 ni, lagi mana lampu ni masih berjalan tuan-tuan. Bukan cakap bagi duit, habis duit tu, habis duit pahala dah. Tak. Lagi mana masih berimarahkan masjid ini. Masjid duk berjalan, aircon duk jalan, kipas duk pusing, mic boleh guna, maka ketika itulah pahala akan dilahirkan kepadanya. Malaikat akan sentiasa minta ampun terhadapnya. Tuan-tuan, yang tu kelihatannya. Nanti ulama kata apa? Abdullah bin Umar 30,000 bagi lagu tu tuan-tuan. Waktu tu banyak lah. Nah, kita bagaimana pada hari ini? Tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu wa taala sekalian, janganlah cukuplah sampai berada dulu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Kita kalau tidak ada apa-apa, kita akan bertemu pada minggu depan tuan-tuan. Mintalah doa pada Allah, dengan Allah kita kekuatan lapangan masa lagi. Sama-sama kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk rumah Allah ni tuan-tuan, pasangkan niat kita. Dan saya yakin dalam ni yang ada kafir ni tuan-tuan, kita boleh iktikaf berbeza dengan di luar sana. Kadang-kadang ni dia ikut juga dengan jasa mufti kan, dia kata apa dia, yang dibenarkan iktikaf adalah kawasan masjid ni macam ni, ruang solat utama, yang luar tu tak termasuk. Tuan-tuan kan, jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dah
alam-alam baik ke masjid ni tuan-tuan, pasangan yang tikap kita. Mudah-mudahan Allah terima apa doa yang kita lakukan. Sekian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.